Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Ramzi bin Wan Muhammad Yusof. Saya merupakan pelajar semester 8 yang mengambil SMP Geografi dengan kepujian. Okey, sekarang ni saya sedang menjalani latihan mengajar di sekolah SMK Sultan Idris Shah II di Kerit, Perak. Okey, hari ini saya akan berkongsikan sedikit pengalaman, refleksi atau kisah hidup saya sepanjang menjalani latihan mengajar di sekolah SMK Sultan Idris Shah II. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu yang saya mengalami sedikit masalah yang berbeza daripada kawan-kawan yang lain, di mana dari awalnya saya telah gagal untuk masuk ke sekolah itu secara formal, di mana pada mulanya saya mendapatkan kelulusan atau kebenaran daripada pihak sekolah, iaitu guru besar, pengetua. Okey, bila saya pergi minta pengesahan untuk kebenaran bersama kawan-kawan saya yang lain, saya dibenarkan untuk membuat latihan mengajar di situ. Okey, kemudian setelah beberapa minggu untuk masuk ke sekolah itu, saya dapati dan diberitahu maklum bahawa sekolah yang saya nak buat latihan mengajar itu mengalami PKPD atau mengalami zon merah, kawasan yang mempunyai kes COVID-19 yang mencecah hampir berbelas orang lah juga di sekolah itu. Jadi saya mengalami sedikit atau lebih kurang banyak juga masalah yang saya hadapi, di mana saya tak boleh start, saya tak boleh mula latihan mengajar tu pada tarikh yang telah ditetapkan, iaitu pada 22 hari bulan 2, start bulan 12, start hari bulan 2 Februari, macam tu. Okey, jadi masalah di sini di mana saya tak boleh masuk ke sekolah itu dan saya terpaksa menggunakan alternatif lain dengan cara memulakan kelas secara PDPR atau kelas secara alternatif, di mana saya tidak mempunyai pelajar dan saya tidak mempunyai sebarang kelas secara bersemuka lah. Jadi saya menjalankan saya punya latihan mengajar secara PDPR dengan menggunakan student daripada kalangan atau pelajar daripada kalangan secara virtual lah, secara maya, daripada kawan-kawan lain lah minta untuk support saya punya kelas. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu sekolah saya mengalami PKPD hampir 2 bulan, di mana bulan 4 baru saya boleh masuk sekolah secara bersemuka. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu saya terpaksalah menggunakan kaedah alternatif tu pada hari pertama memulakan latihan mengajar. Jadi masalah ini mungkin berlaku pada saya sahaja sebab sekolah saya sahaja yang berlaku PKPD tu, manakala kawan-kawan saya yang lain sekolahnya mereka berjalan seperti biasa, boleh memiliki pelajar dan kelas secara yang sebenar. Jadi saya ni tidak mempunyai pelajar lah, jadi saya bergantung dengan kawan-kawan untuk bantu saya menjalankan PDPR di rumah. Okey, sepanjang 2 bulan PDPR di rumah, bulan 2 bulan 3, saya agak mempunyai pelbagai masalah lah. Antaranya saya sukar untuk menyampaikan PDPR tu secara sebenar, realiti, di mana pelajar tiada yang pelajar yang sebenar. Jadi pengajaran saya pun hanya menjalankan secara pedagogi yang dia telah diajar lah, dan saya tidak mempunyai pelajar yang sebenarnya. Jadi saya rasa pengalaman atau menyampaikan ilmu tu tidak yang begitu sebenarnya, yang tidak realiti. Okey, kemudian saya pada mulanya telah meminta untuk menukar sekolah. Lebih kurang sekolah tu jauh sikit daripada sekolah yang saya minta. Tetapi bila saya minta untuk ditukarkan sekolah, tidak boleh ditukarkan sebab nama saya telah pun dihantar ke pihak atasan. Jadi terlalu banyak urusan untuk diurus semula. Jadi saya ni terpaksa untuk stay, untuk kekal di sekolah itu, di mana kawan-kawan saya lain yang memulakan latihan mengajar pada bulan 7, mereka boleh menukar sekolah, mereka telah menukar pun sekolah ke sekolah yang lain. Jadi tinggal saya seorang sajalah yang menjalankan latihan mengajar secara bersendirian. Ini antara satu halangan lah, cabaran dan halangan di mana saya menjalankan latihan mengajar tanpa rakan-rakan seperjuangan. Begitu juga dengan semasa saya menjalankan program perantis guru, iaitu PPJ 1 dan PPJ 2 di sekolah SMK SMK Datuk Seri Wan Muhammad.
Okey, saya menjalankan PPG selama 2 kali dengan secara berseorangan, tidak ada kawan-kawan yang lain. Dan bila saya berharap latihan mengajar ini dengan masa yang lama ni saya nak buat dengan rakan-rakan. Tetapi disebabkan PKPD itu zon merah di sekolah saya terpaksa menjalankan latihan mengajar secara bersendirian. Jadi saya tetap teruskan juga sekolah tu walaupun saya dah plan, saya dah rancang untuk tukar ke sekolah yang lain lah, sekolah yang lebih selamat, tetapi tidak dibenarkan. Jadi saya teruskan. Bila saya teruskan, begitulah saya dah tanam satu mindset, satu tanggapan dalam diri saya yang saya kena buat secara bersendirian, saya kena bergerak sendiri sebab saya pun telah diajar sebelum ni untuk terus bersendirian membuat satu kerja ni. Jadi saya macam dah biasa untuk meneruskan apa-apa benda ni secara bersendirian. Jadi saya memasuki sekolah pada bulan 4. Okey, pada masuk sekolah tu saya pun bersedia tu mungkin tidak ada motivasi lah sebab kawan-kawan saya dah start awal mula 2. Jadi saya ni baru nak rasa meresap diri ke sekolah pada bulan 4 tu lah. Okey, seperti yang kita tahu, sekolah tu bukan sekolah itu je, semua sekolah di seluruh Malaysia membuka sekolah pada awal bulan 4, lebih kurang bulan 4, ya bulan 4. Jadi semua sekolah buka bulan 4. Jadi saya masuk ke sekolah tu juga dengan rakan-rakan atau dengan cikgu-cikgu yang lain, cikgu-cikgu yang di mana cikgu baru dan cikgu lama telah bercampur aduk. Jadi semasa berlakunya kemasukan guru-guru dan pelajar di sekolah tu, jadi kami saling tidak mengenali antara satu sama lain kerana kawasan daerah sekolah saya telah mengalami rombakan, iaitu pertukaran guru secara besar-besaran di mana dari sekolah lama saya SMK Datuk Seri Muhammad ditukarkan ke sekolah yang saya buat praktikal, saya buat latihan mengajar, dan sekolah ini dirombak secara besar-besaran. Jadi di mana sekolah guru tu tidak ada yang kekal lama. Jadi ada yang keluar masuk. Jadi apabila saya masuk ke sekolah tu, saya pada hari pertama saya masuk tu, saya tengok segala cikgu-cikgu yang telah mengajar saya pada sekolah lama dulu berjumpa balik. Jadi satu reunion lah di mana saya dapat bersua kembali dengan guru-guru lama. Okey. Jadi walaupun sekolah tu sekolah baru, sebenarnya sekolah tu merupakan sekolah saya menjalani tingkatan 6. Saya masuk tingkatan 6. Jadi sekolah tu sekolah tingkatan 6. Jadi saya kenal cikgu dan dalam tu lebih kurang ramai juga yang saya masih kenal, yang masih ada lagi. Jadi saya rasa tak kekok lah untuk buat latihan mengajar secara bersendirian. Walaupun bersendirian, saya masih ada lagi cikgu-cikgu lama. Saya jadi makin kuat, makin semangat bila saya jumpa lagi cikgu-cikgu sekolah menengah saya dulu. Okey, ceritanya bermula bila saya masuk hari pertama tu, saya macam tak tahu nak buat apa sebab sekolah bila berlakunya sekolah pada musim Covid ni, segalanya telah berubah. Di mana perhimpunan tak ada pada awal pagi. Jadi guru-guru akan masuk ke bilik guru dan akan memulakan sesi PDP secara bersemuka yang lebih awal, di mana 7.45 telah pun masuk ke kelas sebab tiada perhimpunan pagi. Jadi PDPR ni bila dia start awal, bila PDP ni dia start awal, maka dia akan habis awal. Jadi dalam 2.5 atau 2 suku kami dah ni semua dah balik lah. Semua dah boleh balik. Jadi sekolah asrama pun dia makin berkurangan. Sekolah asrama ni dia makin berkurangan sebab pelajarnya dia telah dikurangkan separuh daripada jumlah sebenar sebab bila berlakunya Covid ni mereka nak kurangkanlah kesesakan dalam asrama tu. Okey. Jadi kita kembali pula pada hari pertama tu, saya masuk hari pertama, saya tak tahu nak pergi mana, saya terus isi borang. Saya masih menunggu guru pembimbing saya, iaitu sepatutnya guru pembimbing PPG saya di sekolah Datuk Seri dulu. Dan apabila saya tukar ke sekolah ni, sepatutnya saya dapat guru PPG yang tu, tetapi saya diberi guru pembimbing yang baru, iaitu guru tu pun pernah mengajar saya masa tingkatan 1. Dia ajar saya geografi, iaitu Cikgu Norizawati. Okey, cikgu perempuan. So saya dapat cikgu yang pernah atau yang saya kenal sebelum ni. Kemudian
bila saya rasa bila bergerak sendiri ni semua benda saya macam kekok dah tak pandai nak mula, dan saya terus ke bilik guru dah setelah habisnya perhimpunan bacaan doa pagi. Okey, saya pergi ke pejabat dan saya ingin berjumpa dengan puan pengetua. Puan pengetua itu sebenarnya, okey, saya di sini nak bagi tahu, puan pengetua sebenarnya dia tak menggalakkan saya buat praktikal atau latihan mengajar di situ. Tetapi disebabkan banyak lagi berlaku permasalahan lain, jadi saya tetap teruskan latihan mengajar di situ. Okey. Kemudian saya meneruskan segala proses untuk lapor diri pada hari tersebut. Kemudian saya pergi dah jumpa pengetua, saya dah jumpa penolong kanan, tetapi pengetua busy masa tu, jadi saya jumpa dengan penolong kanan. Semua pentadbiran di sekolah itu telah pun baru sebab berlaku juga rombakan di pihak pentadbiran. Jadi semua memulakan sekolah tu dengan ahli-ahli baru. Jadi cikgu-cikgu barulah. Jadi saling tidak mengenali. Jadi dia menganggap saya pun sebagai cikgu-cikgu muda lah, sama-sama dengan dia orang juga. Tidak ada gap cikgu praktikal dan cikgu lama. Jadi apabila saya dah lapor diri semua, saya diberi jadual, saya terus memulakan saya punya life saya sebagai seorang guru pelatih. Dan bila di mana saya dapat bilik guru, tempat duduk saya dapat sendiri, bilik kosong lah, bilik guru kosong, ada tempat meja kosong, jadi saya dapat tempat duduk tu. Okey. Jadual dalam masa 1 minggu tu saya tidak mengajar lah. Saya tidak dapat mengajar sebab jadual tidak dapat. Jadi mereka masih lagi menyusun jadual, dan saya pun dapat jadual seminggu selepas itu, dapat guru pembimbing pun selepas itu. Jadi guru pembimbing juga pun berlaku sedikit permasalahan di mana saya bertukar-tukar dengan guru pembimbing. Kejap yang ini, kejap yang ini. Okey, jadi nak dapatkan guru pembimbing yang sebenar tu makan masa juga. Dengan jadual saya pun berlaku rombakan juga. Ada perlu saya ajar subjek tingkatan 1 dan saya perlu dia ajar juga subjek tingkatan 2 sebab jam kredit saya tidak mencukupi. Jadi saya kena tambahlah jam kredit saya untuk meja geografi sebab saya ajar BM lebih masa jam kredit. Jadi jadual saya ni padat juga, nak dibandingkan dengan cikgu lama lebih kurang sama je. Bila ada masa free saya kena masuk ganti, jadi cikgu ganti atau cikgu relief lah. Jadi saya memulakan PDP saya, bermulanya saya dapatnya jadual, saya memulakan terus kelas saya. Jadi saya teruskan kuliah saya. Jadi bila hari pertama masuk kelas ni saya mungkin kekok sikit sebab sebelum ni PPG saya mengajar tetapi tidak secara berformatkan RPH, berformatkan segala pedagogi yang sebenar. Jadi bila saya dah didedahkan dengan KPD 1 dan KPD 2, jadi saya dah dapat ilmu pedagogi yang sebenar, cara penyampaian, pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi saya dapat kelas, diberi kelas hadapan, kelas tengah dan kelas belakang. Jadi tidak terlalu kelas yang ke depan, tidak terlalu ke belakang. Jadi saya dapat yang tengah-tengah. Jadi bila saya dapat pelajar tingkatan 1 ni, pada pandangan saya, mereka ni masih lagi kanak-kanak, mereka masih lagi membawa perangai kanak-kanak mereka tu sampai ke sekolah menengah. Jadi sifat kebudakan mereka tu masih ada lagi. Jadi di sini cara saya untuk menangani benda macam ni, saya perlu adapt, saya perlu adaptasi dengan mereka, saya perlu selami hati mereka terlebih dahulu pada hari pertama tu. Jadi saya masuk kelas, saya tak terus mengajar, mungkin saya perhatikan dulu mereka ini macam mana, cara mereka menyesuaikan diri dalam kelas bersama rakan-rakan macam mana. Jadi saya ambil hati mereka dulu, saya cuba perkenalkan diri saya cuba bagi satu good impression kepada mereka, satu gambaran yang terbaik untuk mereka berasa selesa dengan saya. Tak bermakna saya beri muka kepada mereka untuk lebih-lebih lagi. Jadi saya cuba tengok mereka, cuba kenali mereka, tanya nama, saya kenalkan diri semua. Jadi bila masuk je jam yang seterusnya, mungkin hari yang seterusnya, mungkin saya dah perlu mengajar sebab saya mengejar atau saya kejar itu isi kandungan. Disebabkan PDPR, pelajar ni mereka tidak berapa faham dengan apa yang diajar dalam PDPR. Jadi kami terpaksa memulakan proses PDP daripada awal bab. Jadi kami kena mulakan bab tu pada awalnya. Jadi makan masa dan saya pun tidak sempat untuk berkenalan yang secara lebih. Saya terus berkenalan dan terus memulakan pengajaran dan pembelajaran. Okey.
pelajar di sekolah ini, mereka ni sangat bagus sebenarnya. Cara mereka menegur, cara mereka bergaul dengan cikgu-cikgu. Tetapi, apa yang dapat saya lihat, mereka ni perlukan perhatian lebih. Maknanya mereka ni tak boleh diabaikan, tak boleh beri muka sangat. Jadi mereka ni kena berpada-pada. Jadi pelajar-pelajar ni mereka baru, mereka masih kanak-kanak, sebab saya aja masih tingkatan 1. Mereka ni dia nak lagi perhatian yang lebih mendalam lagi, nak tahu dia orang ni faham ke macam mana cara dia orang mengajar, dia orang kelengkapan mereka ada ke tak. Jadi pada hari minggu kedua saya dah kenal perangai macam mana pelajar ni. Mungkin ada yang pelajar ni daripada hidup susah, saya pernah jumpa juga kelas yang saya ajar. Okey, pelajar ni nampak hidup susah dia, bagaimana dia tak mampu nak membeli buku tulis. Bila saya tanya, dia tak ada buku. Bila saya tanya, dia cakap buku sebelum ni yang dia beli, guru-guru lain yang beli. Maknanya mata pelajaran lain, cikgu lain yang tu yang beli. Jadi setiap mata pelajaran tu, cikgu-cikgu tu akan sponsor lah untuk pelajar ni. Jadi bila saya ajar geografi, saya dapati dia tak ada buku. Jadi macam mana saya nak ajar dia kalau dia tak ada buku? Dan dari tu juga saya fikir, bila saya tanya dia apa yang dia tak mampu mampu beli, buku pun dia pakai kertas je untuk menulis nota dan nanti. Jadi macam mana saya nak teruskan PDP kalau dia tak ada buku? Jadi saya buat keputusan untuk keluar sekejap dan membeli buku untuk dia. Jadi saya anggap bila ada bukunya, dia semangatlah untuk buat nota, semangatlah buat latihan. Jadi di sini tidak apa yang nak dikatakan, cuma itulah, pelajar ni kita kena selami apa kehidupan mereka. Kadang mereka ini keluarga yang macam mana, mampu tak mampu. Sebab apa yang saya ajar di sekolah tu, pelajar-pelajarnya berlatar belakangkan orang yang susah lah, orang-orang yang berada di pedalaman, pendapatan di beberapa mereka yang kurang memuaskan lah. Jadi saya tahu kawasan tu kawasan pedalaman. Jadi bila saya kenal je hati budi pelajar, saya kenal cara mereka ni, dari situ saya ambil satu inisiatif lah, macam mana saya nak cuba dekat dengan mereka lagi, cara mereka nak dengar cakap saya. Kadang bila saya mulakan PDP ni, saya juga selitkan sedikit motivasi atau sedikit kata-kata yang boleh menyentuh hati mereka, sampai mereka boleh diam, boleh terdiam seketika untuk bagi perhatian kepada saya. Jadi bila saya mengajar, mereka terlalu happening, terlalu complicated untuk diuruskan, mereka bercelaru. Jadi di situ saya bagi satu selingan, saya bagi satu kata-kata yang boleh menyedapkan hati mereka. Jadi mereka ni boleh dibentuk, cuma kita perlu guna cara yang lebih berkesan, cara yang lebih lembut lagi lah. Okay, untuk PDP Geografi dan Bahasa Melayu. Okey, dalam PDP Geografi, saya banyak menyentuh pada isu-isu semasa lah. Bila saya sentuh je topik, mereka ni kurang berminat, sebab mungkin tiada satu pendekatan yang lebih menarik lah pelajar ni. Mungkin dia nak lebih keluar daripada kawasan tu, mungkin dia nak rasa alami benda tu. Jadi saya sebagai guru pelatih, saya terdedah juga dengan isu-isu semasa pasal geografi. Jadi saya banyak terapkan, saya banyak sampaikan isu-isu semasa supaya mereka ni rasa terikut. Mereka ni dalam berada dalam landasan yang betul. Contoh bila saya sebut pasal isu kapal selam yang karam di lautan Hindi, yang mungkin lautan yang lebih dalam contohnya. Jadi mereka ni terbayang lautan itu dalam dia macam mana. Jadi saya bagi satu gambaran di mana menara itu lagi tinggi, kedalaman dia banyak mana. Jadi pelajar ni dia tahu. Dia tengok berita, dia tengok isu semasa, jadi dia boleh bercelah, dia boleh berkongsi idea. Mungkin dia cakap, betul lah cikgu, betul lah. Mungkin dia orang perlu juga diselitkan dengan benda-benda isu semasa. Okey, pada masa yang sama juga, saya ni diberi relief atau saya diberi guru ganti sebagai guru ganti di kelas orang asli. Okey, sekolah saya merupakan sekolah yang menyediakan pelajar-pelajar orang asli, yang menerima pelajar orang asli. Jadi pelajar orang asli ni mereka satu budaya yang kurang baik, di mana mereka ni sukar untuk bergaul dengan orang lain, suka bergaul dengan orang-orang bukan sebangsa dengan dia orang. Jadi mereka ni lebih suka bergaul sesama sendiri. Jadi bila saya relief pada waktu pertama tu, saya dapati mereka ni memang pemalu dan susah untuk bergaul dengan guru maupun kawan-kawan lain lah, pelajar lain. Mereka bergaul sesama mereka sendiri. Jadi
pendekatan di mana saya pada hari pertama mungkin saya baru nak adapt, saya nak baca dulu mereka punya cara pergaulan mereka, cara budaya mereka macam mana, dan bila saya dapat ganti relief pada waktu seterusnya 2 ke 3 ke 4 pada minggu seterusnya, jadi saya ambil satu peluang yang baik ni, cuba untuk mendekatkan diri saya dengan mereka, cuba untuk buka kesedaran dan minda mereka bahawa bila kita bergaul dengan orang, kita mampu membentuk satu budaya yang baru di mana kita tidak lagi mengikut kita punya budaya lama. Jadi saya cuba tarik mereka untuk ajak bersembang. Mungkin kalau saya sampaikan ilmu, saya sampaikan pengajaran, belum tentu lagi dia akan ikut. Jadi bila saya cakap, saya panggil mereka untuk bersatu meja dengan saya, bersembang dengan saya. Jadi saya minta mereka kongsikan pengalaman hidup dan budaya hidup mereka di tempat mereka lah. Jadi mereka ni dengan senang hati, dengan rasa gembira, mereka senang hati untuk bercerita semua tu. Mereka malah bertanya lagi pasal hidup saya macam mana untuk menjadi seorang guru, proses untuk menjadi seorang guru. Mereka rajin bertanya. Daripada mereka seorang yang pemalu, daripada seorang yang tidak pandai untuk bergaul, jadi mereka ni lebih rasa yakin untuk bertanya dengan saya sebagai seorang guru. Mereka rajin bertanya, cikgu ini datang dari mana, dari sekolah mana, macam mana nak jadi cikgu. Jadi di sini saya mengambil peluang untuk saya membuat komunikasi yang baiklah untuk mereka. Jadi saya bertanya juga diorang pun bertanya dengan saya juga. Saya bertanya kisah hidup mereka, diorang berkongsi, diorang tak malu. Jadi bila saya ajak mereka untuk contoh mengambil gambar, saya macam ajak mereka untuk bernyanyi ke apa, mereka boleh beri kerjasama dengan baik. Jadi di sini saya dapat lihat, saya dapat simpulkan pelajar orang asli ini mereka memang mungkin malu dengan orang lain, tetapi kalau kita guna cara pendekatan yang lebih menyentuh hati mereka, mereka ni lebih rasa yakin dengan kita. Jadi bila saya dah dapat hati mereka, saya dah dapat cara untuk bergaul dengan mereka, dan mereka jadi selesa dengan saya. Jadi di sini saya nak betulkan tanggapan yang salah lah. Tanggapan yang di mana mereka kata pelajar orang asli ni susah untuk dibentuk, susah untuk dibawa bincang. Jadi mereka ini sebenarnya seorang yang ingin pegang perhatian juga. Jadi kita kena pandai bagi satu pendekatan yang baiklah untuk mereka. Jadi dekat sini banyak benda yang saya belajar sepanjang menjalankan latihan mengajar di sekolah tu. Okey. Jadi di sekolah tu saya dapat banyaklah input dan manfaat bila mana saya dapat ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu tips melalui saya masuk contact hour. Contact hour merupakan mesyuarat lah. Mesyuarat di mana berlaku setiap minggu hari sekali, hari Selasa. Jadi saya terpaksa balik lewat. Mungkin saya korbankan 2-3 jam. Mungkin dalam jam 4, jam 5 saya dah balik. Mungkin di sini saya dapat input baru walaupun saya belum lagi menjadi guru sebenar. Jadi di sinilah mungkin langkah pertama saya untuk saya belajar lagi apa itu sistem dalam perguruan, apa yang mereka menjalani, apa yang mereka buat hari-hari, guru-guru yang buat hari-hari itu saya belajar. Jadi saya tengok mereka cara nak masukkan sistem APDM, sistem kehadiran, semua itulah. Jadi dekat situ juga bilik guru tu saya banyak juga belajar input-input. Saya banyak dapat sharing daripada guru-guru lama. Dia mereka berkongsi lah pengalaman mereka. Jadi dekat sini bukan saya nak cakap guru-guru baru ni lebih ilmu dia lebih tinggi daripada cikgu lama, bukan. Tetapi saya nak cakap di sini guru-guru muda ini yang bakal saling menolong guru lama, di mana guru baru ni mungkin terdedah dengan ICT, teknologi yang canggih. Jadi guru-guru lama ni mereka kurang pendedahan tentang teknologi, tentang media massa atau inilah benda-benda yang lebih canggih pada masa sekarang. Sebab bila saya menjalankan latihan mengajar itu, kebanyakan guru-guru lama ni mereka macam kurang pengetahuan tentang ICT atau tentang multimedia. Jadi kita sebagai guru baru ni, sebagai guru pelatih yang terdedah dengan pelbagai teknik pengajaran yang secara multimedia, secara apa-apa ni, jadi kita ni dah ada ilmu sedikit yang boleh bantu guru-guru lama ni. Contohnya cara kita nak gunakan apps ni, cara nak guna aplikasi ni, cara nak guna Microsoft Word, apa-apa je ni. Tapi mereka ini mudah menerima apa pandangan dan teguran daripada guru muda juga. Jadi kalau macam ini salah, okey, betulkan. Kalau macam ini betul ke buat ni? Betul. Jadi kita berkongsi idea daripada guru lama, berkongsi idea dengan guru muda. Yang guru muda ni bantu juga guru lama ni untuk
inilah berkongsi idea lah tentang segala teknologi canggih pada masa kini. Okey. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak simpulkan dalam latihan mengajar sepanjang ni, sepanjang saya menjalankan latihan mengajar dari bulan 2 sampai bulan 7. Okey. Di sini saya nak cakap geografi ni sangat indah. Bagi saya sebagai pelajar geografi, pelajar major geografi, subjek ini sangat indah lah. Sebab apa? Pelajar ni bila belajar yang berada di kawasan pedalaman, kawasan yang luar bandar, jadi mereka ni terdedah dengan benda-benda yang alam sekitar. Mereka berada di kawasan dikelilingi dengan alam sekitar yang indah, khazanah alam, tetapi mereka tidak diberi pendedahan tentang ilmu-ilmu asas. Jadi bila kita terapkan ilmu geografi kepada mereka, kita bagi tahu kenapa pentingnya geografi, apa yang ada dalam geografi. Jadi mereka ini lebih rasa minat terhadap geografi ni bila mana mereka ni rasa segala ilmu yang mereka belajar ni berbaloi, ada fungsi dia. Jadi bila saya terapkan apa kepentingan geografi, kenapa kena minat geografi, apa yang ada dalam geografi, jadi mereka ini lebih tertanya, menjadi satu persoalan, ada apa lagi, apa yang perlu dia tahu lagi, apa yang dia perlu dia tahu. Jadi mereka lebih berminat untuk mempelajari geografi secara minat dari dalam diri, bukan secara paksaan. Jadi di sini saya nak cakap, saya tidak salah mengambil subjek geografi, kerana apabila saya memohon geografi, saya juga tanamkan satu minat terhadap geografi, dan saya perlu tanamkan minat ni juga kepada pelajar-pelajar saya. Jadi dekat sini saya nak cakap yang saya tidak salah memilih subjek bidang geografi ni. Jadi bila saya memilih subjek ni, saya rasa ilmu ini sangat mendekat dengan diri saya, sangat boleh diaplikasi dalam kehidupan saya juga, dan begitulah saya berkongsi kepentingan geografi ini kepada para pelajar saya. Jadi dekat sini saya sebagai pelajar minor bahasa Melayu juga, saya juga pun menerapkan ilmu-ilmu tata bahasa dari segi cara penulisan, kemahiran menulis, kemahiran bersuara, segala kemahiran yang saya belajar di universiti sebenarnya ada diterapkan dalam sekolah juga. Jadi setiap hari saya juga menyelitkan sedikit satu ilmu atau soft skill kepada para pelajar, cara bercakap dengan baik, cara bercakap dengan yakin, lantang di dalam kelas. Jadi saya terapkan kemahiran menulis juga, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Jadi segala apa yang saya belajar dalam bahasa Melayu ini, saya terapkan juga, saya sampaikan juga kepada pelajar saya, cara mengaplikasikan dalam kehidupan mereka dari segi cara bertutur, cara mendengar, cara menulis dan cara sebagainya. Jadi dekat sini saya terapkan juga rasa minat mereka terhadap bahasa Melayu. Saya terbiasa memberikan satu motivasi atau satu kata-kata semangat untuk mereka terus menghabiskan pelajaran mereka sampai habis. Jadi dekat sini latihan mengajar ini banyak memberi saya satu pengalaman yang paling berharga, yang tidak ada dijual beli di mana-mana. Jadi saya betul-betul menghargai, walaupun saya menjalankan latihan mengajar bersemuka selama 2 bulan sahaja, tetapi saya manfaatkan 2 bulan itu dengan sebaik yang mungkin. Dan selepas 2 bulan itu, saya telah pun diberitahu untuk diarahkan membuat PDPR selama 2 bulan balik. Jadi bila berlakunya musim pandemik ni, kita perlu bersedialah untuk apa yang berlaku pada masa hadapan. Jadi saya dah bersedia bila mana berlakunya pandemik ni, berlaku pula PKP lepas bersemuka tu. Jadi saya rasa satu kerugian lah dari diri saya. Saya tak dapat bersemuka, saya tak dapat habiskan latihan mengajar ni bersama pelajar saya dengan guru-guru saya di sekolah tu. Jadi saya anggap ini satu ujian atau satu cabaran barulah bagi saya, norma baru, di mana menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik ni perlu bersedia dan sentiasa bersedia apa yang akan jadi pada masa akan datang. Jadi akhir kata daripada saya tidak salah lah mengambil mata pelajaran geografi dan bahasa Melayu. Jadi saya sebagai pelajar geografi SMP Geografi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya berasa latihan mengajar yang saya buat ini sangat memberi manfaat lah kepada diri saya serta orang lain juga. Jadi akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangan dari saya harap mohon maaf. Sekian, terima kasih.